Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Okey, malam ni saya nak bercerita lagi mengenai brek kereta. Kali ni saya nak bercerita mengenai bahayanya jika kita buat ubah suai pada sistem brek. Okey, bila kita usik sistem brek, dia tak akan jadikannya lebih bagus. Tapi dia boleh menyebabkan sistem itu gagal. Sistem itu tidak berfungsi dengan baik dan ia boleh membahayakan. Okey, banyak kita jumpa pemilik-pemilik kereta yang tukar sistem brake dia. Okey, sama ada ditukar saiz disc brake daripada diameter kecil pergi diameter besar, ditukar caliper brake daripada single piston pergi 2 piston ataupun pergi pada 4 piston, daripada jenis floating pergi pada jenis mati fix, ataupun daripada brake drum pergi kepada brake disc. Saya terlintas nak buat video ni sebab bulan 5 tahun ni 2022, pertengahan bulan 5, seorang sahabat saya, classmate saya, dia kemalangan dan saya pergi melawat dia lah selepas kemalangan tu dan sembang-sembang sikit, tahu punca dia. Dapat tahu punca dia, memang saya sekolahkan dia cukup-cukup lah. Biasalah kita orang geng engineering, bahan membahan itu adalah satu perkara biasa lah. Ada buat salah, memang kita bahan. Punca dia adalah dia usik sistem brake kereta dia. Niat dia nak improvekan sistem brake, tapi dia buat dengan cara yang salah. Kereta dia sama macam kereta saya, Exora model CPS. Exora model CPS ni, bahagian hadapan dia menggunakan brake disc, manakala bahagian belakang dia menggunakan sistem brake drum. Jadi dia nak improvekan sistem brake dia, dia tukar sistem brake daripada model Exora Turbo, yang mana bahagian hadapan dia menggunakan disc juga, tapi diameter disc dia lebih besar, saiz caliper dia lebih besar, saiz brake pad dia lebih besar. Manakala sistem brake belakang ditukar daripada sistem drum untuk Exora CPS kepada sistem disc daripada Exora Turbo. Kalau kita tengok dengan mata, fikir secara tak berapa nak logik sangat, bagus, daripada drum tukar kepada disc lagi mantap. Disc kecil tukar pada disc besar, lagi bagus, lagi mencengkam. Ini adalah ayat-ayat daripada orang, sama ada dia nak jual disc brake tu ataupun orang yang tak ada ilmu engineering. Biasa kita dengar ayat ni, ni ayat ni, barang ni bagus bang, TikTok ni. Biasanya tu ayat daripada orang yang nak jual barang. Nak jual mouse, dia akan kata mouse ni adalah yang terbaik sekali. Macam tu lah contohnya. Apa-apa barang dia nak jual, mesti dia kata barang tu baik. Lepas tu saya tanyalah sahabat saya tu, apa lagi yang kau tukar? Tak ada, tu je. Set brake disc dan caliper depan dan set brake belakang. Itu sahaja. So saya kata kat dia, sekolahkan dia. Kita orang bahan-bahan ni memang biasa. So saya sekolahkan dia cukup-cukup. Kerja bodoh, cari penyakit, nak bunuh diri. Nasib baik kau accident, kau seorang-seorang. Bayangkan kalau dalam kereta tu ada family, ada isteri, ada anak-anak, lebih-lebih lagi ada baby kecil. Satu hal pula,
Nasib baik kau accident dekat highway yang mana safety zone dia besar. Bayangkan kau accident dekat jalan federal yang mana jalan sibuk, ada pokok kiri kanan, langgar benda lain. Cerita dia macam ni. Sahabat saya ni dalam perjalanan balik daripada kerja. Okey, daripada highway nak exit highway, dia nak keluar lah. Okey, so dia ambil selekoh ke kiri, selekoh terpanjang. Tak laju, tapi keadaan baru selepas hujan, jalan basah. Okey, tak laju. Dia kata memang tak laju. Selekoh ke kiri, tengah layan. Dia perasan dekat depan ada motor. Lepas tu, dia perasan motor tu naik ke tengah jalan. Naik ke bahagian tengah sebab dia nak elak lopak air. Okey, jadi ada lopak air, motor tu naik ke tengah dan sahabat saya ni tekan brake. Sikit je. Jauh. Jarak kereta ke jarak motor tu jauh. Tapi, yalah, kaki ni akan gatal pergi letak dekat brake. Nak perlahankan sikit. Itu silap dia. Bila dia tekan sedikit brake, kereta start membuang. Maksudnya dia slip pada bahagian belakang. Drift lah. Pendek kata lebih kurang macam drift lah. Dia membuang tayar belakang. Tayar belakang hilang cengkaman atau lost grip. Okay, jadi kereta dah mula membuang. Jadi kawan ni kalut, dia cuba counter, lepas tu tak dapat, dia pun brake agak keras. Dia brake dengan agak keras. Terus kereta tu berpusing dan jatuh ke bahu jalan. Agak tinggi lah, daripada jalan nak turun ke bawah tu agak tinggi. Nasib baiknya kereta tak bergolek. Cuma berpusing-pusing kat situ je. Dia tak bergolek. Kalau bergolek memang teruk lah rosak kereta. Okey, lepas tu panggil peronda lebuh raya, tarik kereta keluar, kita boleh drive balik ke rumah. 3-4 hari selepas kemalangan, saya pergi jumpa dia. Waktu tu kereta masih belum hantar ke bengkel, jadi saya pusing-pusing tengok kereta dia. Jadi duduk sembang-sembang, tu saya sekolahkan dia. Kau buat kerja, tak bijak, bodoh. Sedangkan kau budak engineering, kau seorang engineer. Macam mana kau buat kerja tak ambil kira semua barang-barang ni? Ayat yang menyakitkan hati dia macam biasa. Daripada penjual-penjual dan bengkel-bengkel yang tukang pasang barang ni. Oh, bagus. Lagi bagus. Improve brake. Bertahun dah orang pakai. Dah ramai orang pakai. Tu ayat nak jual barang. Saya bagi tahu dia, kawan saya tu pergi jumpa balik dengan orang yang pasang brake tu, orang yang jual brake tu, orang-orang yang kata improve brake tu, yang kata brake jadi lebih bagus. Okay, pergi jumpa dengan dia orang tu, tanya dia orang 4 soalan ni. Okay, kau pergi jumpalah kedai yang gah, tersohor, bab-bab convert brake drum pergi brake disc. Tak kira lah kat mana-mana, kau pergi carilah. Okay, kau jumpa dia orang, kau tanya dia orang 4 soalan ni. Okay. Soalan ni saya dah banyak orang dah tanya, memang terkebil-kebil lah, kulat-kulat lah nak jawab. Okay, tanya dia orang first, apa benda itu brake metering? Okay, brake metering. Okay, untuk sistem brake drum dan untuk sistem brake disc. Tanya dia orang, brake metering ni apa benda brake metering ni? Okay. Yang kedua, tanya dia orang, apa kejadah tu brake proportions? Okay, jangan bagi dia orang Google pula. Tu dia tanya direct. Katanya dah main dengan convert brake ni bertahun-tahun, dah beratus biji kereta convert. Tanya dia orang, apa kejadah tu brake proportions? Okay, yang ketiga, brake balance. Apa ke benda brake balance tu? Macam mana korang tahu balance ke tak balance kereta tu brake? Okay, yang keempat, brake distributions and piping. Apa ke benda tu brake distributions? Tanya 4 soalan ni. Kalau terkulat-kulat tak boleh nak jawab, maksudnya orang tu hanya reti buka pasang sahaja. Dia tak reti, dia tak faham apa benda sistem brake ni sebenarnya. Sebab 4 barang ni, metering, proportions, balance dan distributions,
tak sama antara kereta yang menggunakan brake drum kat belakang dengan kereta yang menggunakan brake disc kat belakang. Tak sama. Jadi apabila korang pindahkan disc brake daripada satu kereta pergi ke kereta lain yang menggunakan drum, kau masukkan dia, kau pasang kat dia, brake metering korang memang out. Memang jahanam. Brake proportion korang pun memang jahanam. Brake distribution korang pun memang out. Brake balance pun mengarut. Okay, faham? Inilah lebih kurang lah saya sekolahkan sahabat saya lebih kurang macam ni lah. Okay, video saya kali ni saya nak ceritakan semua keempat benda Allah ni. Apa benda metering? Apa beza metering antara brake drum dengan brake disc? Kenapa brake metering ni penting? Dan bahaya tak kalau kita main tukar barang tanpa ambil kira brake metering ni? Yang kedua adalah brake proportions. Apa kejadah tu brake proportion? Apa fungsi dia? Macam mana dia bekerja? Apa beza daripada brake drum dengan brake disc? Ni brake proportion. Yang ketiga, brake balance. Balance tak balance brake kereta korang? Apa faktor yang menyebabkan kacaunya brake balance kereta korang? Okay, brake balance. Orang tak ambil tahu benda melalah ni. Okay, last sekali adalah brake distributions dan piping. Untuk kereta drum dengan kereta disc, piping tak sama, distribution tak sama. Habis tu, kalau korang main tukar dekat tayar tu je, habis lah. Minyak dihantar mengarut, tak balance dan distribution tak betul. Okay, ini adalah video sesi pertama. Okay, untuk pengenalan dulu, untuk cerita dulu, dan kita akan jumpa lagi dalam lebih kurang 4 video untuk satu-satu barang ni. Okay, satu video untuk operations, satu video untuk metering, satu video untuk balance, dan satu video lagi untuk distributions. Benda bahaya bila pergi jumpa owner-owner kereta yang dah convert benda ni, kita tegur dia. Orang yang pasang brake ni reti tak reti sistem brake. Apa beza sistem brake drum dan sistem brake disc? Ataupun main tukar pasang je. Kebanyakan owner hanya akan jawab, tukang pasang tu, orang yang pasang tu akan kata, oh saya dah banyak pasang, dah beratus kereta pasang, dah berpuluh tahun dah main benda lah ni. Itu je ayat dia. Dari segi teknikal, tanya, jam, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Kacut ikut suka. Depan brake Honda, belakang brake Toyota, depan brake Toyota, belakang brake Honda, depan brake Mitsubishi, belakang brake Toyota. Hantam saja. Okay, tak tahu apa fungsi pun. Brake balance pun tak tahu. Main depan 4 port, belakang 1 port, depan 6 port, belakang 2 port. Bila tanya, oh janji Brembo. Jahanam. Memang jahanam. Okay, benda ni tak senang. Bukan semudah itu cabut pasang, tak. Banyak benda lain lagi nak kena buat. Jadi kita jumpa dalam video berikutnya, video kedua. Kita akan bercerita mengenai metering dulu. Okay, kita akan bercerita mengenai brake metering. Kita jumpa lagi.